Kita bertemu sekali lagi dalam pelajaran pendidikan moral tahun 5. Unit yang kita akan pelajari pada kali ini adalah unit 10, kejujuran. Kita akan merujuk buku teks di muka surat 90 hingga 94. Standar kandungan amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Standar pembelajaran pula menyenaraikan contoh amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Mengenal pasti cara memupuk amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Menguraikan kepentingan amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Mari kita lihat nota yang pertama bagi tajuk ini di muka surat 90. Beriada dengan jujurnya. Baca dan fahami ikrar. Klub remaja Taman Seri Hijau menganjurkan camp tunas cemerlang untuk anak-anak di Taman Seri Hijau. Camp tersebut diadakan selama 3 hari 2 malam. Haridas diberi pengiktirafan untuk membaca ikrar dalam majelis peresmian camp itu. Ikrar, bahwasanya kami peserta camp tunas cemerlang berikrar dan berjanji akan bercakap benar dalam semua situasi, mengamalkan sikap ikhlas sepanjang sesi perkemahan, amanah terhadap segala tugas yang diberikan, dan kami juga sadar bahwa sikap jujur yang diamalkan sepanjang sesi camp ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Muka surat 91. Pengiktirafan kerana kejujuran. Pahami situasi. Persatuan Peningkatan Nilai Moral Tiruvaluvar menganjurkan sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Teratai. Anissa telah dipilih sebagai penerima anugerah kejujuran di Kampung Teratai. Para hadirin sekalian, bersempena dengan sambutan Hari Kanak-Kanak, Persatuan Peningkatan Nilai Moral Tiruvaluvar dengan bangganya ingin menyampaikan anugerah kejujuran kepada seorang kanak-kanak dari kampung kita. Izinkan saya untuk membacakan biodata penerima anugerah tersebut. Anisha, 11 tahun, merupakan seorang kanak-kanak yang berasal dari Kampung Teratai. Dia telah banyak menunjukkan sikap kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Dia sentiasa bercakap benar dalam apa-apa jua situasi. Sifat keikhlasannya juga sentiasa menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat Kampung Teratai. Selain itu, dia tidak mengharapkan sebarang balasan bagi setiap bantuan yang dihulurkannya kepada warga emas Kampung Teratai. Setiap hari, Anisha akan membantu seorang warga emas yang berniaga di pasar. Dia tidak pernah mengharapkan sebarang bayaran. Amalan, kejujuran, dan keikhlasannya itu wajar dijadikan teladan oleh kanak-kanak lain di kampung ini. Muka surat 92 dan 93. Baca dan fahami. Ibu, saya hendak ke perpustakaan awam untuk memulangkan buku yang saya pinjam. Baiklah nak, balik dengan segeranya ya. Baiklah ibu. Di dalam perjalanan, Cekyong telah bertemu dengan rakannya Hasrul. Cekyong, kamu hendak kemana? Saya hendak ke perpustakaan awam, Hasrul. Jom ikut saya. Sebenarnya, saya hendak menonton rancangan kegemaran saya, tetapi saya lebih suka mengikut kamu. Betulkah? Saya gembira karena kamu bercakap benar dengan saya. Sebelum ke perpustakaan, mereka telah bersinggah ke sebuah kedai runcit untuk membeli gula-gula. Selamat petang, Pakcik. Saya hendak membeli gula-gula sebanyak 20 sen. Ambillah sendiri, Cekyong. Ini gula-gulanya, Pakcik. Saya ambil 3 biji saja. Baiklah, kamu tidak perlu menunjukkan kepada saya. Saya tahu kamu bercakap benar.
Apabila mereka tiba di perpustakaan, Chae-kyung pergi ke counter untuk mengembalikan buku yang telah dia pinjam. Tetapi buku tersebut telah terkoyak. Kata Chae-kyung, "Selamat pagi Puan, saya ingin memulangkan buku yang saya pinjam. Tetapi terdapat helaian yang terkoyak. Maaf, saya tidak sengaja." "Tidak mengapa, Dik, kami akan membaikinya. Saya bangga dengan sikap jujur kamu dalam hal ini." Perbincangan. Senaraikan contoh amalan jujur yang boleh kamu lakukan dalam hidup bermasyarakat. Terdapat banyak cara bagaimana kita boleh mengamalkan kejujuran dalam hidup bermasyarakat. Antaranya adalah tidak meniru semasa mengambil ujian, mengembalikan baki uang kepada ibu, mengaku jika telah melakukan kesalahan, dan banyak lagi. Soalan yang kedua, nyatakan cara kamu memupuk amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Memupuk sikap ini dari kecil agar menjadi budaya dan kebiasaan, serta menjadi teladan kepada masyarakat lain. Yang ketiga, mengapakah kamu perlu mengamalkan sikap jujur dalam hidup bermasyarakat? Amalan sikap jujur ini penting bagi memastikan keharmonian hidup bermasyarakat. Yang terakhir, apakah perasaan kamu apabila dapat mengamalkan sikap jujur dalam hidup bermasyarakat? Perasaan bangga karena dapat mengamalkan sikap jujur dalam hidup bermasyarakat. Sekarang mari kita buat beberapa aktiviti di dalam buku kerja kita di muka surat 55, 56, dan 57. Mari kita mulakan. Lengkapkan peta minda yang berikut tentang amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Cadangan jawaban telah disediakan. Yang pertama, mengakui kesalahan atau kesilapan yang dilakukan. Yang kedua, tidak menipu dan bercakap perkara yang benar sahaja. Yang ketiga, menjaga rahasia anggota masyarakat dengan baik. Yang keempat, ikhlas semasa melaksanakan tugasan yang diberikan. Yang kelima, membantu anggota masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Dan yang terakhir, menjalankan tanggung jawab dengan jujur dan amanah. Soalan yang seterusnya. Pahami situasi dan bulatkan cara memupuk amalan jujur yang sesuai. Yang pertama, Mei Mei menyewa sebuah basikal daripada pusat community. Apakah tindakan amalan jujur yang sesuai? Amalan jujur yang sesuai adalah memulangkan semula basikal kepada pusat community. Soalan yang kedua, Sally meminjam buku rakannya. Secara tidak sengaja, buku itu terkoyak. Apakah amalan yang jujur yang sesuai? Sally perlu meminta maaf dan memberitahu perkara yang sebenar. Soalan yang ketiga, Kumar terlihat seorang anggota masyarakat terjatuh daripada motosikal. Apakah amalan jujur yang sesuai dalam situasi ini? Kumar perlu menolongnya tanpa mengharapkan balasan. Soalan yang terakhir, Puan Zakia tersilap membayar uang lebih ketika membeli barang basah di pasar. Apakah amalan jujur di sini? Puan Zakia perlu memulangkan semula uang yang lebih itu. Yang seterusnya, isi tempat kosong dengan jawaban yang sesuai. Jawaban telah disediakan. Apakah kepentingan amalan jujur dalam hidup bermasyarakat? Kepentingan amalan jujur dalam masyarakat adalah yang pertama, saling mempercayai sesama anggota masyarakat. Kepentingan yang seterusnya, tidak berlaku perselisihan paham dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, mengukuhkan hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lain.
Yang keempat, menghindari sikap prasangka buruk terhadap anggota masyarakat yang lain. Yang kelima, hidup bersatu padu dan harmoni. Dan kepentingan amalan jujur dalam hidup bermasyarakat yang terakhir adalah selesa bergaul dengan berbagai anggota masyarakat. Demikian saja pelajaran untuk kali ini. Semoga murid-murid memahami nilai murni yang kita telah pelajari dan dapat mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-harian.